Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak ajar matematik tingkatan 2 bab 11 transformasi isometri. Okey, subtopik 11.1 transformasi, 11.2 translasi. Okey, mula-mula kita lihat dulu apa itu transformasi. Okey, transformasi merupakan proses mengubah kedudukan, orientasi atau saiz imej sesuatu objek melalui translasi, pantulan dan putaran. Imej yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah kongruen. Okey, mari kita lihat contoh 1. Antara yang berikut, manakah menunjukkan transformasi dan berikan sebab mengapa. Okey, yang pertama, yang A, objek A menjadi imej B. Okey, apa jawapannya? Ia adalah transformasi kerana tidak mengubah rupa bentuk. Okey, lihat B. M kepada N. Ia juga adalah transformasi kerana hanya berubah kedudukan tapi tidak berubah bentuknya. Lihat pula contoh C. P kepada Q. Ia adalah bukan transformasi kerana berubah rupa bentuknya. Dan contoh D. K kepada I adalah bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk. Okey, lihat contoh 3. Okey, antara dua pasangan rajah di bawah, yang manakah kongruen? Okey, mari kita lihat apa itu kongruen. Okey, jawapan untuk A tidak kongruen kerana saiz yang tidak sama. Okey, manakala B adalah kongruen kerana saiz sama walaupun kedudukan dan orientasi tidak sama. Okey, mari kita lihat latihan jom cuba 11.1. Okey, soalan yang pertama. Antara berikut yang manakah menunjukkan bukan suatu transformasi? Okey, mari kita lihat soalan A. Adakah A transformasi atau bukan transformasi? A adalah transformasi kerana kedua-dua bentuknya sama. B juga transformasi, bentuknya sama. C bukan transformasi kerana bentuk tidak sama. D juga bukan transformasi kerana bentuk tidak sama. Okey, lihat soalan 2. K prime ialah imej kepada K. Okey, K tanda prime adalah imej kepada K di bawah transformasi. Okey, kenal pasti bucu imej N. Okey, mari kita lihat rajah ni. Ini adalah K prime. Ini adalah imej. Okey, ini imej. Ini adalah objek. Okey, lihat bucu N. Okey, lihat bucu N pada objek. Okey, dan cari di manakah imej bagi bucu N pada imej. Jadi, kamu boleh cuba gambarkan dengan cara pusing-pusingkan, pusingkan objek tersebut. Okey, jadi jawapannya kita akan lihat N imejnya adalah pada titik T. Okey, seterusnya imej panjang BH. Okey, lihat objek, mana dia panjang BH. Ini BH. Panjang BH pada objek. Okey, mana dia panjang BH pada imej.
Okay, kalau kita lihat panjang yang sepadan, sisi yang sepadan pada objek dan pada image, jawapannya ialah QR. Okay, seterusnya lihat image bagi sudut SDB. SDB. Okay, SDB pada objek. Okay, mana dia sudut SDB pada image? Okay, kalau kita lihat, ia adalah di sini. Sudut UVQ. Okay, soalan seterusnya. Kenal pasti pasangan kongruen dan nyatakan sebabnya. Okay, soalan 3A. Dia adalah bukan kongruen sebab saiz yang tidak sama. Okay, adakah ini kongruen? Bukan, kerana bentuk tidak sama. Ini adalah kongruen kerana bentuknya sama. D juga kongruen kerana kedua-dua bentuknya sama. Okey, soalan 4. Okey, mari kita lengkapkan. Okey, dua segitiga kongruen, lengkapkan jadual. Okey, sudut segitiga PQR. Okey, PQR. Ini segitiga CBA. Okey. Segitiga PQR mempunyai sisi QP. Okey, kita lihat sisi QP. Okey, pada segitiga CBA, manakah sisi yang sepadan dengan sisi QP? Okey, apa jawapannya? Adalah sisi B dan sisi C. Okey, sisi B, C. Okey, lihat segitiga CBA, sisi AB, ni dia sisi AB. Manakah dia sisi yang sepadan pada segitiga PQR? Okey, sisi AB, manakah sisi yang sepadan dengan pada segitiga PQR? Okey, jawapannya adalah QR. Okey, lihat pula pada segitiga PQR, sudut PQR, sudut PQR. Manakah sudut yang sepadan dengan sudut PQR pada segitiga CBA? Okey, jawapannya adalah sudut CBA. Sudut CBA. Okey, segitiga CBA, CBA, sudut CAB, CAB. Manakah sudut yang sepadan dalam segitiga PQR? Okey, jawapannya adalah sudut PRQ. Di sini ya, di bawah. PRQ. Okey, seterusnya kita masuk ke subtopik 11.2 iaitu translasi. Okay, kita lihat dulu apakah itu translasi. Translasi ialah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama. Okay, semua titik ya pada satu satah arah yang sama dan juga jarak yang sama. Okay, translasi boleh diuraikan dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan serta vektor. Okay. Arah pergerakan adalah ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Okay. Jarak pergerakan adalah mengira bilangan unit. Vektor translasi kita tulis dalam bentuk kurungan
A sebelah atas dan B sebelah bawah. Okey, A adalah untuk pergerakan ke kanan atau ke kiri. B mewakili pergerakan ke bawah atau ke atas. Okey, mari kita lihat contoh 5. Okey, tentukan kedudukan titik P dalam raja yang diberikan bagi huraian translasi. Kemudian lukis vektor translasi tersebut. Okey, contoh soalan. Titik P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, mari kita lihat titik P. Okay. Titik P bergerak 2 unit ke kiri. Okey, jadi kita mulakan dengan titik P. Gerakkan titik P 2 unit ke kiri. Lihat kotak. 1, 2. Okey. Dan seterusnya 3 unit ke bawah. Kira bilangan kotak sebanyak 3. 1, 2, 3. Okey. Maka kita akan dapat imej bagi titik P yang baru adalah di sini. Dan lukiskan vektornya. Okey. P kepada P prime dengan arah begini. Okey, ini jawapan untuk A tadi. Okey, P dan ini adalah P prime. Imejnya. Dan anak panah P kepada P prime. Okey, soalan B. Titik P bergerak 5 unit ke kanan. Okey, ke kanan dan 5 unit ke bawah. Okey, daripada P 5 unit ke kanan. Kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan dan seterusnya ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini jawapan P prime untuk soalan B. Ini dia. Dan lukiskan garis dan tuliskan arah vektor. Seterusnya C. Titik P bergerak 6 unit ke bawah. Okey, sahaja. Okey, kita lihat jawapan. Sini titik P dan ke bawah sebanyak 6 unit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi P prime adalah di sini dan lukiskan anak panah. Dan seterusnya D, titik P bergerak 3 unit ke kanan. Okey, bergerak sebanyak 3 unit. 1, 2, 3. Jadi P prime adalah di sini. Okey, baik, seterusnya kita lihat contoh 6. Tentukan vektor translasi OP. Okey, berdasarkan raja di bawah. Okey, ini raja A, O di sini, P di sini. Jadi kita akan bergerak dari titik O. Okey, macam mana nak bergerak dari titik O kepada P? Okey, pergerakan pertama adalah ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau kita lihat P berada di sebelah kanan, jadi kita gerak ke kanan sebanyak 1, 2, 3. Jadi 3 sebelah kanan ditulis sebagai positif, 3. Dan ke atas 1, 2, 3. Ke atas juga 3 kotak ditulis sebagai 3, positif 3. Maka jawapannya ditulis, buka kurungan dan tulis 3, 3. Okey, contoh B. O di sini, P. O kepada P. Maka kita akan gerak ke kiri dahulu. Sebanyak 1, 2, 3. Jika bergerak ke kiri, maka kita akan tulis sebagai negatif 3. Dan seterusnya bergerak ke atas 1, 2, 3. Kita tulis sebagai positif 3. Okey, tulis pergerakan kiri kanan dulu. Kita tulis pergerakan negatif 3 dahulu. Dan seterusnya barulah ke atas positif 3. Okey, contoh C. O kepada P. Maka kita gerakkan O sebanyak 1, 2, 3 ke kanan. Maka positif 3. Dan sambung pula ke bawah 1, 2, 3. Negatif 3 kerana ke bawah. Okey, vektor dituliskan sebagai
3 positif 3 ke kanan dan negatif 3 ke bawah. Okey, contoh 7. Tentukan translasi bagi raja berikut. Apakah vektor translasinya? Okey, mula-mula kita pastikan mana dia objek, mana dia image. Okey, yang bertanda prime adalah image. Ini adalah objek. Okey. Pilih satu titik pada objek. Okey, pilih satu titik pada objek. Katalah cikgu pilih titik sini. Gerakkan titik tersebut kepada image kepada titik yang sepadannya di sinilah. Okey, kita mula gerakkan. Okey, gerakkan bermula dari kiri kanan dahulu ya. Okey, kita gerakkan sebanyak 1, 2, 3. Maka sebelah kiri ditulis negatif 3. Dan sambung pergerakan ke atas. 1, 2, 3, 4. Ke atas adalah positif 4. Maka vektor ditulis sebagai negatif 3 dan 4. Okey, lihat contoh B. Kenal pasti objek dan image dengan melihat tanda prime. Maka ini adalah objek. Okey. Pilih satu titik pada objek. Katalah cikgu pilih di sini. Pilih satu titik pada image yang sepadan dengan titik tersebut. Maka kita boleh mula gerakkan sekarang. Pergerakan pertama mestilah ke kiri atau ke kanan. Okey, objek kita gerakkan 1, 2, 3, 4. Ke kiri maka negatif 4. Ke bawah 1, 2, 3. Ke bawah maka adalah negatif 3. Maka cikgu tuliskan negatif 4 dan negatif 3. Okey, yang ini pula R dan ini adalah R prime sebagai image. Ini adalah objek. Okey, kita pilih satu titik yang sepadan pada objek, satu titik yang sepadan pada image. Okey, sekarang kita boleh gerakkan dia. Okey, objek. Titik pada objek di sini dan kita lihat titik pada image di sini. Tiada pergerakan kiri atau ke kanan. Terus ke bawah saja. Jadi pergerakan kiri ke kanan adalah sifar. Ke bawah 1, 2, 3. Ke bawah adalah negatif 3. Jadi pergerakan ke kiri ke kanan tak ada. Kamu tulis sifar. Pergerakan ke bawah adalah negatif 3. Okey, seterusnya lihat contoh 8. Kamu diminta melukis image bagi objek dengan translasi yang telah diberikan. Okey. Ini objek A. Okey, macam mana kita nak lukis image kepada objek A? Okey. Yang pertama kamu boleh ambil satu titik dahulu, contohnya titik di sini pada objek dan ikut pergerakan ataupun vektor translasi yang diberikan. Apa maksud negatif 2? Negatif 2 maksudnya ke kiri. Okey, ke kiri 2. Negatif 4 maksudnya ke bawah 4. Okey, mari kita gerakkan titik A ke kiri sebanyak 2. 1, 2 dan ke bawah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Okey, maka A titik yang pertama adalah di sini. Okey, seterusnya kita buat pula titik seterusnya. 2 ke kiri dan 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Okey. Titik yang seterusnya pula 1, 2, 1, 2, 3, 4. Maka di sini. Maka kamu sambungkan titik-titik tersebut menjadi segitiga dan tandalah ia sebagai image A prime. Okey, ini jawapan untuk A. Seterusnya untuk soalan B, apa maksud positif 3? Positif 3 adalah ke kanan sebanyak 3. Negatif 1 maksudnya ke bawah sebanyak 1. Okey, mari kita lihat A di sini. Okey, kita gerakkan satu titik ke kanan sebanyak 3. 1, 2, 3 dan ke bawah 1.
Seterusnya, titik yang lain pun sama. Kita gerakkan juga 1, 2, 3 dan 1. Maka di sini yang hujung ni 1, 2, 3 dan 1 di sini dan lengkapkan segitiga tersebut. Okey, lihat contoh 9. Tentukan koordinat bagi image. Okey, titik Q 3, 1 di bawah translasi -5, 2. Kamu diberi image. Kamu diberi objek. Dan kamu diminta mencari image. Okey, objek ini adalah objek. Cikgu tuliskan objek. Ini adalah vektor. Okey. Bagaimana kamu nak mencari koordinat bagi image? Okay, ada dua kaedah yang kamu boleh gunakan. Yang pertama, kamu menggunakan satah kartis ni. Kamu lukis paksi X dan paksi Y. Okay, bergerak menggunakan kotak-kotak paksi X dan paksi Y. Okay, contohnya titik Q, kamu tandakan koordinat titik Q 3, 1. Okay, 3, 1, Q di sini. Okay, kemudian kamu lakukan translasi dengan vektor -5, 2. Apa itu translasi -5, 2? -5, 2 adalah ke kiri. 5 ke atas. Kenapa ke atas? Kerana positif 2. Okay, jadi kita mulakan pergerakan dari Q ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke atas 2, 1, 2. Maka Q prime, image kepada Q adalah di sini dan nyatakan koordinatnya -2 dan 3. Okey, kaedah kedua, kamu boleh menggunakan kaedah mengira. Mengira maksudnya tambah atau tolak seperti biasa. Okey, contoh kita boleh gunakan Q adalah titik bagi objek. Okey, objek. Okey, kita tambahkan dengan vektor. Maka kita akan dapat titik bagi image. Okey, jadi apakah objek? Kita tulis dalam bentuk vektor 3, 1. Apakah vektornya? Vektor yang telah diberi -5, 2. Maka titik objek, titik image adalah 3 tambah -5, -2. 1 tambah 2, 3. Dan ditulis dalam bentuk koordinat. Yang ni adalah -2, 3. Okey. Lihat contoh 10. Okey, tentukan koordinat bagi objek titik A jika koordinat image-nya A prime di bawah. Okey, tentukan koordinat bagi objek titik A. Okay, kamu ada objek titik A. Jika koordinat image titik A prime di bawah translasi 3, -2 adalah seperti berikut. Okey, ini adalah image. Okey, ini adalah image. Okey, ini adalah image. Maka kita boleh gunakan konsep yang sama tadi. Objek. Tambahkan dengan vektor. Kita akan dapat image. Okey, jadi kalau kamu nak mencari objek, maka objek adalah image tolak dengan vektor. Okey, kita lihat yang pertama ni A. Okey, kita lihat A. Image tolak vektor. Ini adalah image. Okey, image tolak 6, -6 dan 1. Tolak dengan vektornya 3 dan -2. Maka
Negatif 6 tolak 3, kamu akan dapat negatif 9. Negatif 1 tolak negatif 2, kamu akan dapat 3. Maka jawapan dalam bentuk koordinat adalah negatif 9 dan 3. Okey, sama juga seperti soalan B. Okey, apakah objek? Objek ialah imej tolak dengan vektornya. Ini soalan B. Okey, imej 9 sifar tolak dengan vektor 3 dan negatif 2. Maka jawapannya 9 tolak 3, 6. Sifar tolak negatif 2 adalah 2. Okey, maka jawapan mesti ditulis dalam bentuk koordinat 6 dan 2. Okey, lihat contoh 11. P prime. Okey, P prime diberi 3, 6. Dia adalah imej ya kepada P29. Tentukan translasi tersebut. Apakah vektornya? Okey, seperti yang kita gunakan di atas tadi. Okey, objek tambah vektor adalah imej. Jadi kalau kita nak mencari translasi vektor, maka imej ditolak dengan objek. Okey, objek tolak tambah vektor adalah imej. Jadi kalau cikgu nak cari vektor, okey, nak cari vektor, maka imej tolak dengan objek. Okey, imej kamu adalah 3, 6. Okey, dan objek kamu adalah 2, 9. Maka hasilnya 3 tolak 2, 1. 6 tolak 9, negatif 3. Ini adalah vektor. Vektor ditulis bentuk macam ni. Okey, kita lihat penyelesaian masalah contoh 12. Okey, Agnes menggerakkan buah damnya dari A ke B. A ke B. Okey, pastikan kamu tahu okey, A adalah objek. Okey, bergerak ke B, B adalah imej. Okey, dan kemudian ke C. Kemudian terusnya ke C. Maka C adalah imej yang akhir. Nyatakan pergerakan dalam bentuk vektor translasi buah dam yang bertanda A ke B. Okey, kita buat satu-satu. A kepada B ya, bukan B kepada A. Jadi kita akan gerakkan A ke B. Okey, pergerakan pertama adalah kiri kanan. Jadi kita gerakkan mengikut kotak. Okey, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak ke kiri. Okey, 4 kotak ke kiri, maka kita tulis sebagai negatif 4. Ke bawah 1, 2. Ke bawah juga negatif. Maka pergerakan A ke B adalah ke kiri. Ini jawapan. Ke kiri adalah negatif 4. Dan ke bawah ditulis sebagai negatif 2. Kemudian dari B kepada C. B kepada C, kita mulakan pergerakan ke kanan. 1, 2, 3. Jadi 3, positif 3 sebab ke kanan. Sambung 1, 2 ke bawah. Ke bawah adalah negatif. Maka ini jawapan vektor untuk pergerakan B ke C. Okey, seterusnya mari kita lihat latihan jom cuba 11.2. Okey, antara pasangan berikut yang manakah menunjukkan keadaan translasi? Okey, keadaan translasi tadi kita lihat sifatnya mestilah bentuknya tidak berubah, iaitu bentuknya sama. Okey, apakah jawapan untuk A adalah translasi? Ya, bentuknya tidak berubah. Okey, jangan tengok dalam tu ya, bentuk tidak berubah. Okey. A jawapannya adakah ia translasi? Ya. Okey, kemudian kita lihat soalan B. Adakah ini translasi? Okey. Ini adalah bukan translasi.
Okey, ini bukan translasi. Okey. Soalan C ini adalah translasi dan soalan D ini adalah bukan translasi. Okey, seterusnya soalan 2, tentukan koordinat image. Okey, kamu diminta mencari image. Bagi objek yang diberi 5, koordinat 5, -3 bawah translasi berikut. Okey, contoh A. Okey, jika kamu nak mencari image, maka kita akan gunakan objek tambah vektor. Okey. Objek tambah vektor dapat image. Okey, maka untuk mencari image kita tambahkan objek dan vektor. Okey, objek 5, -3, vektor 2, 2 tambah, maka kita akan dapat jawapan 5 tambah 2, 7, -3 tambah 2 adalah -1. Okey, jawapan ditulis sebagai sistem koordinat 7, -1. Okey, kemudian soalan B. Kita tambahkan objek dan vektornya. Objek adalah 5, -3 tambah dengan vektor 4, 6. Maka kita akan dapat 5 tambah 4, 9. -3 tambah positif 6, positif 3 dan tulis dalam sistem koordinat 9, 3. Okey, seterusnya soalan C. Objek 5, 3 tambah dengan vektor -3, -1. Maka kamu akan dapat image 5 tambah -3 dapat 2, 3 tambah -1. Okey, maaf, ni ada -3. -3 tambah -1 dapat -4. Okey, jawapannya adalah 2, -4. Dan soalan D. Okey, objeknya 5, -3 tambah dengan vektor -2, -5. Maka kamu akan dapat 5 tambah -2, 3, -3 tambah -5, -8. Tulis dalam sistem koordinat 3 dan -8. Okey, seterusnya nombor 3. Tentukan koordinat objek. Okey, bagi image. Kamu ada image. Okey, kamu nak mencari objek. Okey, translasi vektor. Vektor translasi telah diberi. Okey, macam biasa, kita gunakan formula macam ni. Objek tambah vektor adalah image. Okey, sekarang kamu nak objek. Maka objek ialah image tolak dengan vektor. Objek ialah image tolak dengan vektor. Okey, sekarang kita boleh tuliskan image -1, -4 tolak. Okey, soalan A 1, 4. Maka kamu akan dapat -1, -1, -1 tolak 1, -2, -4 tolak -4, -4, -8 dan tulis dalam sistem koordinat -2 dan -8. Okey, begitulah contoh yang seterusnya. Okey, cikgu pergi kepada soalan 4. Nyatakan vektor translasi bagi pasangan titik berikut. Okey, mula-mula kenal pasti objek dan image. Image akan ada tanda prime macam ni. So, ini objek, ini image. Okey, mengikut formula yang kita dah tulis tadi, objek tambah vektor adalah image.
Jadi kalau cikgu nak cari vektor, maka image tolak dengan objek. Okey. Jadi image tolak objek. Image tolak objek. Okey, contoh A. Image adalah 3, 6. Objek adalah 1, 2. 3 tolak 1, 2. 6 tolak 2, 4. Okey, vektor memang ditulis dalam bentuk macam ni. Okey, seterusnya kamu boleh buat, boleh cuba sendiri. Okey, soalan 5. Objek L dipetakan kepada kedudukan L prime. Maka L prime ni adalah image. Di bawah satu translasi, tentukan kedudukan image atau objek dengan translasi yang sama. Bagi titik di bawah. Okey, contoh A. A adalah objek kerana tak ada prime. Jadi ini adalah objek. Maka kamu diminta mencari image. Okey, sebelum kamu mencari image, kita gunakan translasi di atas, iaitu daripada L kepada L prime. Okey, cari dulu vektor translasi di atas. Okey, apakah vektornya? Vektornya ialah image tolak dengan objek. Okey, image adalah 3, negatif 5. Objek adalah 1, 4. Maka kamu boleh tuliskan vektornya adalah 3 tolak 1, 2. Negatif 5, negatif 4, negatif 9. Maka ini vektor yang kita akan gunakan untuk mencari image. Bagaimana nak mencari image? Objek tambah vektor. Okey, untuk soalan A, objek adalah 3, 1. Okey. Tambahkan dengan vektor. Ini vektor. Maka kamu akan dapat 3 tambah 2, 5. Okey, 1 tolak 1 tambah negatif 9, negatif 8. Okey, jawapan ditulis dalam bentuk koordinat 5 dan negatif 8. Okey, cikgu ambil contoh B. Okey, B adalah diberi image. Okey, maka kamu akan diminta mencari apakah objek. Okey, untuk soalan B, objek. Objek ialah image tolak dengan vektor. Okey, image, cikgu ada image 4, negatif 2. Dan tolak dengan vektor 2, negatif 9. Maka cikgu akan dapat jawapan 4 tolak 2, 2. Negatif 2 tolak negatif 9, dapat 5. 7. Maka kamu tulis dalam sistem koordinat 2 dan 7. Okey, contoh yang lain nanti kamu cuba. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, soalan 6. Dengan bengkak orientasi yang sama. Okey, yang ini sebenarnya ada rajah dia. Okey, jadi cikgu rasa sampai setakat ni saja. Okey, terima kasih.